Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fahmi. Dan saya Nekomin. Okey, untuk pada hari ini kita akan sambung apa yang kita dah belajar sebelum ni ya. Sebelum ni kita belajar tentang apa, Nekomin? Pertukaran kata kerja. Okey, Nekomin. Soalan untuk Nekomin. Okey, bahasa Jepun ada berapa jenis kata kerja? Ada 3. Okey, ada V1, V2 dan V3. Okey, V3. Cuba sebutkan V3. V3 ada 2. Shimas dengan kimas. Okey, shimas dan kimas. Okey, macam mana kita nak tahu itu adalah V2? V2. Hmm. Sebelum sebelum mas ada bunyi E. Okey, satu lagi. Satu lagi, sebelum mas ada bunyi I. Tapi satu bunyi je. Tapi satu bunyi sahaja. Seperti mimas yang bermaksud tengok ataupun imas yang bermaksud ada untuk manusia ataupun binatang. Aimas. Aimas kan ada 2. AI. AI masa. So kalau ada 2 dia tak termasuk dalam V2. Dia satu bunyi saja. Hai. Okay, so aimas tu masuk dalam V1 sebab dia 2 bunyi. AI masa. Imas. Erabi masuk ni 3. Okey, kiri masuk 2. Biasanya 2 ataupun 3 lah. Okey, so itu adalah ulang kaji sedikit untuk bentuk-bentuk kata kerja dalam bahasa Jepun. Okey, seterusnya kita nak belajar 2 bentuk cara pertuturan dalam bahasa Jepun, iaitu sopan dan biasa. Okay, bahasa Jepun ni dia lain daripada bahasa Melayu. Dia ada 2 secara umumnya lah kan. Ada 2 cara percakapan. Satu menggunakan bentuk sopan. Okay, kita panggil keitai. Dan satu lagi ialah bentuk biasa, jotai. Jotai. Okay, tapi keitai ni dia bentuk dia lah kan. Biasanya kalau dia sebut keigo. Okay, keigo. Ke tu kanji sopan, kanji hormat. Okay, kemudian go tu ialah bahasa lah, Nihongo, go. So dia jadi bahasa sopan. Okay, bahasa sopan. Okay, sebagai contoh bila junior bercakap dengan senior, biasanya akan gunakan keigo ni. Dan kalau junior dia tak gunakan keigo dengan senior ataupun dengan bos dia, orang-orang sekeliling biasanya akan tegur lah kan. Keigo skainayo. Okay, gunalah bahasa sopan. Okay, keigo tsukatte kudasai. Okay, keigo tsukatte kudasai. Biasanya akanlah ada orang tegur. Okay, so biasanya orang yang datang daripada background Asia Tenggara ni, kebanyakan lah kan, setahu saya bahasa dalam Asia Tenggara ni dia tak ada bahasa sopan. Bukannya maksudnya kita cakap tak sopan, tapi kita tak bahagikan. Okay, ada bentuk sopan, ada bentuk tak sopan. Okay, tak ada macam tu dalam bahasa kita. Tapi dalam bahasa Jepun ada. So ini satu benda yang kita kena faham lah sebelum kita start belajar bahasa Jepun. Okay, so Nekomin faham ke bahagian ni? Faham. Okay. So ni kat sini yang penting ialah jika kita tidak menggunakan bentuk sopan dengan orang yang sepatutnya kita hormati, besar kemungkinan orang Jepun akan memandang kita sebagai seseorang yang tidak sopan. Okay. So kita hendaklah belajar kedua-dua cara pertukaran ini untuk mengelakkan perkara seperti ini berlaku. Okay. Satu lagi, mungkin orang boleh cakap kalau macam tu kita hafal ataupun kita cuma belajar bentuk sopan je lah. Tak payahlah belajar bentuk tak sopan. Tapi ianya menjadi pelik bila kita bercakap dalam bentuk sopan dengan budak kecil. Okay? Ataupun dengan kawan baik kita. Dia rasa macam ada gap. Okay, orang Jepun ni dia memang suka ada gap ni. Betul lah, dia macam mana? Ada gap yang bagus. Sebagai contoh, gap sebagai kawan sekerja. Okay? Kita takkan cuba nak tahu lebih secara privacy. Okay, itu privacy dia, ni privacy kita. Okay, kat kerja kita bekerja. Private life adalah satu benda yang lain. Berasingan. Okay, so tapi bila kita jadi kawan dengan seseorang tu, kita menggunakan maske ni, kita menggunakan bentuk sopan, dia rasa macam tak rapat.
bergantung juga dengan orang. Ada je orang yang okey je cakap mas bentuk sopan dan dia rasa okey je. Tapi saya sendiri rasa pelik lah kalau bercakap dengan budak kecil guna bentuk sopan. Okay, dia jadi macam budak kecil tu nanti rasa pelik. Okay, alright. Yang bahagian ni kalau dah faham, okay, kita teruskan kepada contoh perbezaan jadual perbezaan antara bentuk sopan dan bentuk biasa. So Nekomin boleh tengok sini. Okay, so ni untuk bahagian atas ni ialah ayat kata nama. Bahagian bawah ni ialah ayat kata kerja. Okay, so untuk ayat kata nama ada terbahagi pula pada positif dan negatif. Okay, dan ayat kata kerja pun ada positif dan negatif. Yang perubahan dia ialah dekat belakang yang ditulis kat sini deshita dewa arimasen, mas mashita masen deshita. Okay, ni semua ialah benda yang berada di belakang. Okay, di belakang ayat maksud saya. Okay. Arimasen deshita. Arimasen deshita. Tak ada arimasen deshita. Tak ada untuk past tense lah. Okay. Okay, so positif dia berakhir dengan des dan ataupun dalam bentuk lampaunya deshita. Tapi untuk positif ayat biasa bentuk biasa dia berakhir dengan da. Kemudian untuk biasa lampau dia berakhir dengan data. So ni kita akan pergi satu one by one lah lepas ni. Okay, satu persatu selepas ini. Tapi kalau nak tengok secara mudahnya, inilah perubahan yang akan berlaku. Okay, deshita data. Dewa arimasen janai. Dewa arimasen deshita janakata. Okay, mas akan jadi ru. Mashita akan jadi nai. Masen akan jadi nai juga. Are? Chotto matte. Positif lampau. Negatif positif lampau. Lampau kenapa naik tiba-tiba ni? Siapa tulis buku ni? Watashi desu. Okay. Tak. Okay. Dia akan jadi tak. Kita belajar sebelum ni kan bentuk ta. Taberu akan jadi tabe tak. Okay. Itu adalah bentuk lampau. Okay, bentuk positif lampau. So mas akan jadi ru, mashita akan jadi ta, masen akan jadi nai, masen deshita akan jadi nakata. Nakata. Okay, sebagai contoh kalau kita nak cakap arimasen deshita, tak ada pun time tu. Maksudnya kata ada tak buku dekat atas meja. Okay, time awak pergi sekolah tadi. So Nekomin nak cakap tak ada pun time tu lah. Sekarang mungkin ada orang letak. Okay, tapi time saya pergi tadi tak ada. So kita cakap macam mana? Arimasen deshita. Dalam bahasa biasa dia, bentuk biasanya nakata. Okay, ada tak buku tadi kan? Nakata. Okay, so dia akan jadi pendek dalam bentuk biasa ni dia akan jadi pendek. Belum. Nakata ke janakata. Okey, janakata ni ialah untuk bentuk kata nama Okey, ada tu adalah kata kerja. So kita nak cakap tak ada. Tak ada maksudnya dia jadi kata kerja lah. Aru arimas. Okey, ni adalah kata kerja Kata kerja yang bermaksud ada untuk benda. Ya. Weh, muak pula dia. Ya. Okay. So tonda lah. So untuk janakata ni ialah untuk kata nama. Sebagai contoh, awak ke yang balik tadi? Sebagai contoh awak ke yang balik tadi? Saya cakap, oh bukan saya. So watashi dewa arimasen deshita. Bukan saya. Watashi dewa arimasen deshita. Tapi dalam bahasa biasa dia macam mana? Watashi janakata. Watashi janakata. Bukan saya. Watashi janakata. Ni kalau sebelum dia bentuk kata nama. Ayat kata nama. Watashi apa pokok pisang ke apa lagi semua kata nama lah. Okay. Untuk kata nama kita gunakan bahagian atas ni Kita gunakan bahagian atas ni. Ni ialah untuk kata nama. Hai. Yoisha. Itu. Okay.
Ni ialah untuk kata nama. Seterusnya kat bawah ni ialah kata kerja. Okay, so bila kita kata untuk sesuatu kata kerja, cuba Nekomin kasih satu kata kerja. Aimas. Suka benar dengan Aimas tu. Okay, Aimas Okay. Sebagai contoh, adakah awak akan jumpa? Okay, adakah awak akan jumpa kawan awak esok? Sebagai contoh Okay, so bila kita nak cakap akan jumpa, kita cakap Aimas. Aimas. Kalau kita cakap tak jumpa, Aimasen. 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 Okay, kalau kita cakap dah jumpa, Aimashita. Bagus, aimashita. Okay, kalau kita nak kata tak jumpa dalam bentuk biasa. Tak jumpa tadi bentuk lampau dan biasa. Ni susah sikit sebab nak kena jadikan bentuk nakata. Tak jumpa kan? Tak jumpa dalam bentuk lampau. Dan biasa. Boleh ke? Okay, kejap. Aikunakata. Cik kau ni. Tak apa. Memang susah nak tukar jadi bentuk nai ataupun nakata ni. Nanti kita akan belajar. Tapi dia akan jadi awanakata. Awanakata. Okay. Daripada au, aimas, aimasen, awanai. Okay. Nah, dia ada rule dia macam mana nak tukar. Okay. Kita akan belajar tu nanti. So, sebelum kita masuk nak minta semua tahu dululah yang dalam bahasa Jepun ni, ini pertukaran dia macam ni. Okay, bentuk sopan dan bentuk biasa ada dan dia akan bertukar macam ni. Hai, wakarimashita ka? Hai, wakarimasu. Tak. Wakarimashita. Dah faham wakarimashita. Okay, wakarimas maksudnya nantilah saya tahu. Aku ajar gila. Okay. Okay, so so seterusnya kita pergi kepada bentuk genzai ke yang bermaksud masa kini.